Selamat sejahtera kepada semua pelajar. So, dalam slot ketiga ini, cikgu akan bincang vektor I dan J dengan pelajar. Vektor I dan J sebenarnya merupakan sejenis vektor juga. Oleh itu, dia jugalah merupakan kuantiti yang mempunyai magnitude dan arah. Akan tetapi, vektor I dan J ini ialah vektor khas, di mana pelajar perlu tahu magnitude untuk vektor I dan J ialah 1 unit. Manakala dari segi arah dia, vektor I adalah arah ke kanan. Kalau negatif I kita songsangkan maka arah ke kiri. Untuk J pula dia ialah arah ke atas. Kalau negatif J kita songsangkan arah ke bawah. Vektor I dan J juga boleh diwakilkan dengan cara temperan garis berarah seperti yang cikgu lukis pada sata kadesan di sebelah. Dia juga boleh diwakilkan dengan tanda tanda vektor cara huruf besar. So, sebagai contohnya untuk vektor dalam sata sebelah, cikgu boleh namakan dia sebagai A, B, dari A ke B dan letak anak panah di atas. Hanya apa yang berbeza di sini ialah vektor I dan J ada cara penulisan yang lain. Dia juga boleh tulis dalam bentuk XI tambah YJ. Sebagai contohnya, untuk vektor AB ini, kita akan nampak daripada A nak pergi kepada B, dia sebenarnya adalah kita jalan 3 langkah ke kanan dan 1 langkah ke atas. Oleh itu, bila 3 langkah ke kanan, cikgu boleh tulis 3I dan 1 langkah ke atas, cikgu boleh tulis 1J ataupun J sahaja. Selain daripada itu, vektor IJ boleh ditulis dalam bentuk vektor laju juga, di mana daripada tulis 3I tanpa J, cikgu boleh tulis dalam keadaan vektor laju macam matris, kita tulis dua angka itu atas bawah, 3, 1. Dengan sifat khas yang ada pada vektor I dan J ini, maka vektor I dan J kita boleh kaitkan dengan titik koordinat. Sebagai contohnya, kalau pelajar diberi titik koordinat A, 2, 3, sebenarnya pelajar boleh terus tulis satu vektor, iaitu vektor OA sama dengan 2I tambah 3J. Kalau tulis dalam vektor lajur, kita akan tulis macam ini. Maka apabila kita diberi satu vektor OA sama dengan 2I tolak 5J, kita pun boleh tulis koordinat A dengan cepat. Kita boleh terus tulis koordinat A 2, negatif 5. Dan untuk vektor lajur, kita pun boleh tulis OA sama dengan 2, negatif 5. Pastikan bila pelajar tulis vektor lajur, susunan nombor itu ialah atas dan bawah, macam translasi. Maka bila pelajar diberi vektor lajur 6, 5, kita pun boleh tulis vektor OC ini dalam keadaan IJ. Dan koordinat C ialah 6, 5. Hanya di sini satu benda pelajar kena ambil perhatian, vektor yang cikgu sebut di sini semua bermula daripada titik asalan. Sekarang mari kita tengok soalan-soalan yang melibatkan vektor I dan J. Contoh pertama diberi bahawa O00 itu titik asalan, A negatif 3, 14 dan B 22. Dan di sini soalan minta kita tuliskan vektor AB dalam sebutan I dan J. Sebenarnya untuk soalan ini, kalau cikgu tidak bagi maklumat O pun boleh. Sebab semua orang tahu titik asaran koordinat dia ialah 00. Dan untuk jawab soalan ini, sebenarnya ada buku ajar dengan cara tolak, tapi cikgu di sini akan cuba gunakan teknik yang kita sudah pakai dalam vektor biasa, so cikgu masih gunakan teknik tambah. So, apa yang cikgu boleh tulis di sini ialah cikgu tidak perlu gambar raja pun cikgu boleh kaitkan. Cikgu mula daripada A dan kita sentiasa pergi kepada O untuk vektor-vektor yang melibatkan IJ. So, kita akan buat A pergi O pergi B. So, lepas itu, bila kita tahu koordinat A ialah negatif 3, 14, so kita tahu vektor OA negatif 3I tanpa 14J. Bila AO kita terbalikkan, so maksudnya negatif 3 akan jadi 3, 14 akan jadi negatif 14.
Pelajar boleh tulis dalam vektor laju ataupun tulis dalam bentuk SI tambah YJ. Ikut kesukaan pelajar lah. Okey, manakala untuk OB, so kita terus saja iaitu 2I 2J. So cikgu tulis vektor laju 22. Lepas itu kita kira saja iaitu 5 negatif 12. Kita tengok contoh yang seterusnya. Kali ini cikgu bagi vektor AB 52 dan vektor OB 1 negatif 1. Cikgu tanya apakah koordinat A. So untuk tahu koordinat A, maksudnya cikgu perlu tahu apakah vektor OA. So cikgu akan mula di O dan cikgu akan berhenti di A. So kalau ikut maklumat yang ada di atas, cikgu nampak ada satu titik iaitu B. Maka cikgu akan pilih B di sini. So, lepas tu cikgu isi. OB telah diberi oleh soalan 1 negatif 1. Manakala BA, soalan bagi kita AB. So, BA terbalik arah. So, kita ubah tanda dia jadi 22 negatif. Lepas itu, kita kira. Untuk dua contoh ini, kalau pelajar jawab soalan dalam bentuk macam ini, pelajar tidak boleh dapat markah penuh sebab pelajar belum jawab soalan ini dengan lengkap. Walaupun kita sudah siap pengiraan kita. Sebab kalau tengok contoh pertama tadi, dia minta kita tuliskan AB dalam sebutan vektor I dan J. Tapi kita tulis jawapan kita dalam sebutan vektor laju. So sepatutnya kita kena tambah satu baris lagi. Kita perlu tulis lagi 5I tolak 12J. Jika soalan ini hanya tanya apakah vektor AB, maka bolehlah pelajar tulis dalam bentuk vektor laju. Tapi oleh kerana di sini dia minta dalam sebutan I dan J, maka kita mesti tulis sehingga 5I tolak 12J. Kita tidak boleh tulis dalam keadaan vektor laju. Untuk contoh kedua tadi juga, kita sudah dapat vektor OA. Tapi kalau pelajar baca soalan, kehendak soalan ialah apakah koordinat A, bukan apakah vektor OA. So, pelajar kena tulis jawapan kita dalam bentuk koordinat. So, kalau bentuk koordinat, kita akan tulis A negatif 4, negatif 3. Bila pelajar tulis dalam bentuk titik koordinat, baru pelajar dapat markah penuh untuk soalan ini. Sekarang kita tengok contoh yang seterusnya. Maklumat berikut menunjukkan vektor A dan B. Okay, lepas tu cikgu wakilkan A dalam vektor laju, B juga dalam vektor laju. Lepas tu cikgu tanya apakah vektor 2A tolak B. So apa yang perlu kita buat? Kalau 2A tolak B kita tak dapat ringkaskan. Tapi kalau sekarang kita masukkan vektor laju dia, A ialah negatif 27, B pula ialah 12. So, sekarang kita boleh ringkaskan negatif 4 tolak 1, 14 tolak 2. So, kita dapat jawapan negatif 5, 12. Kita tengok contoh yang terakhir. Diberi A sama dengan 15I tambah 2J dan B ialah HI tolak J. Cari nilai H jika A selari dengan B. So, ikut apa yang kita belajar sebelum ini, bila A selari dengan B, kita boleh tulis A sama dengan KB. So, sekarang A kita ialah 15, 2 dan B kita ialah H negatif 1. Dengan ini kita bandingkan ikut I dulu. So, kita dapat 15 sama dengan KH. Manakala untuk J punya kita dapat 2 sama dengan negatif K. So kita akan selesaikan sebelah J dulu. Kita dapat K sama dengan negatif 2. Lepas tu kita ganti masuk. So 15 sama dengan negatif 2 H. H sama dengan 15 bahagi negatif 2. Dengan ini tamatlah slot ketiga cikgu. Kita jumpa lagi dalam slot yang keempat.